Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat sama-sama pada malam ni. Kali ke berapa saya mai tak tahulah, 3 kali dah kot. Jarang kerap-kerap pun. Saya Muhammad ni cakap special jugalah. 3 kali dah kot, 4 kali dah apa. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan Sayyid Muhammad. Tapi Allahumma salli Muhammad, tuan-tuan, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam kehidupan kita ni, kita perlukan kepada contoh dan teladan. Sebab sifat manusia ni dia mesti tiru. Dia mesti nak tiru. Sayyid Muhammad. Dia tak reti nak buat sendiri, melainkan dia ada benda ataupun ada panduan untuk dia ikut. Panduan ni dalam 2 bentuk. Satu, panduan dalam bentuk ilmu. Satu lagi, panduan dalam bentuk Sallallahu Alaihi Muhammad, perbuatan yang ditunjukkan. Sifat manusia ni dia lebih cenderung untuk ikut sesuatu Sallallahu Alaihi Muhammad yang dia nampak. Dia cenderung untuk ikut sesuatu yang dia nampak. Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam anak-anak kita suruh mereka semayang, pergi semayang. Kalau kita jenis tak semayang, anak-anak kita suruh dia semayang pun dia tak boleh nak semayang, pasal dia tak tengok kita semayang. Sebab tu kalau kita nak berubah jadi baik, kita nak anak-anak kita jadi baik, maka kita kena paksa diri kita untuk jadi baik. Maka anak-anak kita akan jadi baik. Bila hantar main dekat asrama, main hantar dekat sekolah ma'had, kemudian beritahu kata anak saya tak boleh kawal dah. Ustaz dah tolong ajar. Tolong perbetul anak saya. Dia seorang anak tu pun dia tak boleh kawal, dia nak lepas kat kita untuk jaga 40 orang. Campak dengan anak dia 41. Dia kata saya terani dah Ustaz, anak saya ni nak pergi jadi elok. Kalau kita nak anak kita boleh baca Quran, kita kena usaha untuk baca Quran dan tunjuk kat dia kita baca Quran. Kita jadi contoh kat dia. Nak anak-anak kita semayang, kita bukan setakat semayang. Ayah kena pergi semayang jemaah, anak akan semayang. Mak nak anak tutup aurat bagi elok, mak tu kena tutup aurat bagi elok. Anak akan ikut tutup aurat jadi elok. Sebab anak ni sifat dia suka untuk tiru. Dia tengok Sallallahu Alaihi Wasallam perbuatan. Kalau elok buat tu, dia akan buat, bagi dia akan jadi elok. Kalau buruk perangai mak ayah tu, jangan duk harap sangat anak jadi elok.
Anak pergi sekolah duduk 2-3 jam kat sekolah. Dia duduk dengan kita sangat lama. Maka dia akan tiru, dia akan ikut panggil kita. Kita tak akan ada panduan dalam hidup kita. Kita nak buat sesuatu, kita tak reti. Melainkan ada panduan. Maka Allah mai hantar dekat kita nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Sayyidina dalam riwayat Imam Ahmad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, takhalluqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Riwayat sebut macam tu. Macam mana akhlak Allah ni? Kita bukan boleh ikut. Kita tak tahu macam mana akhlak Allah. Maka panduan dia mai melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, innama bu'ithu liutammima salil akhlaq. Sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita ni Allah lahirkan semua dengan sifat-sifat yang tersendiri. Tuan-tuan beli handphone. Dalam handphone ni tuan-tuan dia ada 2 jenis komponen yang duduk dalam handphone kita. Yang pertama dia built in. Yang kedua dia install. Tu kan. Saya selamat. Yang pertama built in, benda yang duduk dalam handphone kita yang pengeluar tu masuk siap-siap kat dalam tu. Jadi benda built in ni tak boleh nak buat keluar lah. Dia duduk kat dalam tu. Tapi lagi satu benda nama dia install. Dia masuk install kat dalam tu, install boleh uninstall. Boleh buat keluar. Akhlak ni Allah built in masuk dalam tubuh setiap daripada kita sejak daripada azali. Waktu kita keluar-keluar lahir kat dunia, akhlak tu duduk dengan kita dah. Pemalu salah satu daripada contoh akhlak. Nabi SAW malu. Malu Nabi SAW macam anak dara pingitan di balik tirai. Tu malu Nabi SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Nabi SAW kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa, kata Nabi SAW, Allahumma salli Muhammad, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, buatlah ikut suka kamu, kata Nabi SAW. Buat ikut suka kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Malu ni tuan-tuan, satu sifat yang Allah built in dekat kita ni waktu kita lahir kat dunia. Sebab tu tak payah duk ajak anak kita sifat malu, dia reti dah. Waktu dia besar kecil-kecil tu, waktu dia kecil-kecil tengah membesar tu, duk lari bogel dalam rumah. Dia lari bogel dalam rumah. Budak-budak lari bogel dalam rumah tu standard. Kalau pak bogel tu masalah sikit. Anak lari bogel lari. Sekali dia orang bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak kita menunjuk anak kita lari masuk dalam bilik. Pasal apa masuk bilik tu? Malu. Siapa ajak dia malu? Allah install dah dalam hati dia sifat malu. Tak payah siapa ajak. Antara malu lagi tuan-tuan, dia balik rumah dia, sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, dia lalu tepi pokok pelam siapa tu, dia tengok buah pelam tu elok, dia ambil. Dia buh dalam beg dia. Dia buh dalam bakul basket dia. Sampai rumah, mak dia tanya, sallallahu alaihi Muhammad, ni buah pelam siapa ni? Orang bagi. Pasal apa dia menipu? Sebab dia nak tutup dia curi. Pasal apa dia tutup dia curi? Sebab dia malu orang tahu kata dia curi. Siapa ajak dia begitu? Fitrah duduk dalam hati dia, sifat malu tu. Walaupun benda tu benda yang tak patut dia buat, tapi nak menyembunyikan benda yang dia buat. Anak bawa balik rubber banyak tu, rubber tu. Dia pada main rubber budak-budak sekolah, tahu tak? Tahu tak? Anak kita balik tengok rubber banyak mana dekat dalam beg dia. Punya banyak, dia duduk lawan toin tindih kawan tu. Kawan tu punya rubber dapat kat dia. Saya kita lawan tu. Balik tuduh sebakul punya rubber. Saya sebab kita tanya dia, rubber siapa ni? Kawan dia minta dah ni. Saya sebab kami main rumah. Kadang-kadang dia ambil barang-barang kawan dia kat sekolah bawa balik. Sallallahu Muhammad, kita tanya kat dia, dia kata kawan dia bagi, dia tipu, padahal dia ambil kawan dia punya. Pasal apa dia ambil kawan dia punya? Pasal apa dia tipu? Sebab dia nak menyembunyikan perbuatan tak baik dia. Siapa ajak dia? Fitrah. Memang ada sifat malu ni. Maka kita membesar dalam hidup kita ni dengan sifat malu tu, makin besar
Dan malu yang ada dalam diri kita ni akan dipengaruhi dengan siapa yang duduk di sekeliling kita. Siapa duduk di sekeliling kita, itulah yang akan mempengaruhi akhlak kita. Faham tak ni? Kalau orang yang duduk sekeliling kita tu orang-orang yang jenis tak kerti malu. Dan tengok kadang-kadang kat dalam video, ya Allah tak malulah, subhanallah. Pakai punya buruk. Orang perempuan jual produk. Dia pakai seluar dalam dengan baju dalam, tuan-tuan. Waktu tu dia tengah mengandung pula tu. Buruk. Tapi dia bangga tunjuk kat orang. View sampai ratus ribu. Kali dengan hampa sekali tengok. Dia tengok tu bukan sebab apa, dia nak share kat orang. Dia dah hampa tengok ni, tak kerti malu punya orang, share kat orang. Memang dia nak kita share tu. Tu yang dia buat tu. Dia memang nak kita hamput dia. Lagi orang hamput dia, lagi banyak share. Dia nak orang kenal dia. Dia nak orang kenal produk dia. Disebabkan kita banyak share, bukan ramai. Berapa ramai sangat yang sokong dia? Ramai orang yang share sebab orang tak suka. Tapi produk dia laku tak? Produk dia laku. Tu yang dia nak. Bukan kira orang hantam-hantam tu. Siapa share? Ampalah share. Pasal apa kita share? Kita share tu sebab kita nak kata apa punya perangai teruk lah, tak ingat mati kau ni, ingat apa lah. Salih alaihi Muhammad. Dia tuan mengaku pun. Allah salih Muhammad. Subhanallah subhanallah. Tak malu. Tuan-tuan tengok macam mana anak dia pun punya sifat tak malu bila mak dia panggil macam tu. Anak dia mula cakap yang bukan-bukan, maki orang hamun bukan-bukan. Kita duduk tengok live, kita tengok video dia, anak dia kat sebelah pun maki hamun ikut suka. Pasal apa? Pasal panggil mak, dia akan tiru ikut mak. Kita membesar dalam keadaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita membesar dalam keadaan kita dipengaruhi dengan orang yang duduk sekeliling kita. Orang yang budak-budak, anak-anak kita bila dia lahir dalam hidup dia, lahir-lahir dia ada sifat marah, siap dah. Marah, berebut barang, main-mainan, kawan dia main, jiran sebelah main, Sayyidina Muhammad ambil barang dia, marah. Siapa ajak dia marah bila barang dia ambil ni? Fitrah. Membesar dia sama ada kemarahan dia makin membuak atau kemarahan dia mampu dikawal, bergantung dengan siapa yang duduk di sekeliling dia. Kalau mak ayah ada jenis panah baran, bapak ada jenis baran, pukul mak, jerit, tengking. Tadi saya tengok satu video. Saya tengok dokumentari tadi. Ada cerita tentang seorang bekas Navy US. Dia serve di Navy selama 7 tahun, kemudian dia pencen. Sallallahu alaihi Muhammad. Wataknya watak yang sangat innocent. Muka ni muka innocent lah. Muka orang baik muka ni. Suka tolong orang. Ada orang tua-tua sikit dia suka tolong apa semua. Tapi dia tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia serial killer. Pembunuh apa dia panggil? Pembunuh bersiri. Pasal apa? Dia nanti orang perempuan nanti suka kat dia, cara dia bercakap elok. Sekali dia bawa pergi rumah dia, dia start ikat perempuan tu, dia rotan, dia pukul, dia cederakan, dan dia seronok dengan benda yang macam tu. Kemudian dia akan rogol, end up-nya dia akan bunuh. Berulang-ulang dia buat macam tu. Bila ditangkap dia, disoal sendiri dia, rupanya waktu dia kecil, dia duduk dalam satu keluarga yang besar, berbelah adik-beradik duduk dalam satu rumah yang sama, dan dia biasa dibelasah oleh bapak dia. Pak dia akan belasah dia, anak-anak dia yang buat salah akan ditangkap, diikat di tangga rumah dalam keadaan telanjang, dia rotan, dipukul sampai luka-luka apa semua. Itu biasa dalam hidup dia daripada dia kecil. Bila dia besar, dia anggap benda tu tak ada benda yang salah. Dia anggap pukul orang sampai luka itu bukan benda salah. Pasal dia kecil dulu mak dia buat kat dia macam tu. Ayah dia buat kat dia macam tu. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan akan tengok, tuan-tuan yang biasa dengan sekolah, tuan-tuan akan tengok anak-anak kita yang terlibat dengan kes buli. Yang membuli ni biasanya dia ada history. Dia kadang-kadang kita fikir ada orang yang dia tak kerti belah. Hang tak kerti kesian kat orang kah? Hang tak ada belah kesian kat orang kah? Tahu pasal apa dia tak ada belah kasihan kat dia? Pasal apa dia tak ada belah kasihan kat orang? Pasal dulu ada orang yang tak ada belah kasihan kat dia. Dan dia rasa macam benda tu okey. Benda tu tak ada masalah apa. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab tu dia buat.
Kalau benda tu salah, takkan ayah aku nak buat kat aku, sedangkan aku anak dia. Anda faham tak ni? Dulu saya ingat dulu waktu zaman sekolah dulu tuan-tuan, ada geng tadi kami buat program kolaborasi ma'had kita ni, sekolah kita ni dengan Kementerian Kesihatan pergigian. Itu orang buatlah tunjuk apa ni budak-budak apa seokok apa semua kan. Dia boleh test budak-budak kita ni siapa yang seokok. Dia panggil beratok, dia interview kita budak ni mokok, tapi dia tak beritahu. Dia berkata kalau kami buat kat sekolah macam ni, kami tak akan beritahu kat sekolah budak-budak mana yang mokok, kami akan dia untuk buat rekod. Kita kena beritahu lah, boleh beritahu. Saya teringat dulu, saya kata zaman sekolah dulu budak-budak junior yang masuk. Saya lihat budak-budak junior yang masuk sekolah. Saya lihat Syekh Muhammad, dia akan di-approach oleh abang-abang senior yang jual rokok. Dia panggil tokan. Lihat tokan. Approach nanti, bagi try rokok. Budak-budak ni pun try lama-lama jadi addicted. Lama addicted, dia lah supply rokok tu. Dia cerdik. Lah ni kawan jadi tokan tu, jadi syekh dah. Kawan dulu jual rokok lu dia ni lah ni tu, dia dah syekh dah. Apa, taubat, insaf dah apa semua. Kawan yang dia jual rokok tu, bisa rokok ambil ni. Allah salli alaihi tuan-tuan. Berhentilah serokok. Tang ni tak ada orang serokok, saya tahu. Tengok muka semua, muka jernih ahli syurga. Semua dah. Allah Rabbi, baru ni pergi ceramah kat tempat tu. Tutup habis majlis. Ada syuting sekali pukul 11 ada syuting TV Hijrah. Pukul 10 suku tu saya kata saya nak kena berhenti dah, pasal nak kena rushing tu. Tiba ada apa ni cameraman, kamera semua set dah duduk standby dah, kami nak syuting pukul 11. Last soalan. Apa dia soalan tu? Apa hukum sokok Ustaz? Dia tanya sikit sokok tu kan. Saya syarah dekat tu. Dekat pukul 11 baru nak berhenti. Allah Rabbi, dia kata Ustaz pasal apa kalau rokok tu orang dah isytihar haram, pasal apa kedai jual? Kedai jual rokok adakah menghalalkan orang untuk rokok? Kalau jual kedai kalau seluruh kedai ni jual arak jadi halal tak kalau kedai jual rokok? Kalau jual arak. Kalau seluruh kedai, hangpa faham tak faham aku tanya soalan ni? Kalau seluruh kedai kat Kepala Batas ni, semua kedai, tak kira kedai mamak ke, kedai 7-Eleven ke apa-apa, semua jual arak. Adakah perbuatan kedai jual arak tu menghalalkan orang Islam untuk minum arak? Pasal hampa tak berani angguk, hampa tak faham soalan. Dah, dia tetap haram. Kalau semua kedai jual rokok pun, ulama seluruhnya mengatakan rokok haram. Maka apa menghalalkan kita untuk rokok? Saya kata, man tak rokok man. Dah, okey. Tenang, Salih Syekh Muhammad. Saya pergi haji hari tu, tahun 2016. Saya duduk dalam satu, Allahumma salli Syekh Muhammad, Allahumma salli Syekh Muhammad, satu maktab saya tu, tempat saya duduk tu, Salih ala Syekh Muhammad, kongsi dengan geng-geng, ada orang Indonesia pun ada sebagainya. Salih Syekh Muhammad. Lepas tu dekat ruang tamu tengah-tengah tu ada depa duduk sokok. Depan tu Kaabah depan Masjid Haram ada macam apartmen tu, kami duduk kat situ, berapa bilik tu, bilik ni bilik orang Malaysia, ada bilik depa duduk sokok kat tengah-tengah tu. Saya sadik semak kita ni tak boleh terpening dengan berokok Ada seorang tu doktor duduk dengan saya. Doktor ni kata apa? Ustaz, orang isap rokok ni banyak nak menjawab nanti di akhirat. Dia kata, orang isap rokok ni banyak nak menjawab kat akhirat. Orang beratok nanti mai minta kat dia. Pasal apa? Buat zalim kat orang, Ustaz. Buat zalim kat orang. Dia isap rokok lepas tang ni lepas isap rokok ni. Balik Tapi chemical yang dia tinggal dekat, chemical daripada asap dia yang ditinggal dekat ni, dekat tirai, yang ditinggal dekat sofa, yang ditinggal dekat fabrik ni, dia akan bagi kesan siapa yang mai duduk atas dia. Kita mai duduk ni, saat ni kita duduk ni pakaian kita ni kena ni, satgi dia melekat kat tubuh kita, ada orang yang tubuh dia akan absorb tu daripada chemical tu, akan sakit kat dia. Ada seorang doktor dia tulis dekat Facebook dia kata seorang budak mai umur 2 tahun dah start asma, dia penat, umur 2 bulan dah start penat dah. Lepas tu bagi ubat apa semua, bagi nap apa semua, lepas tu okey.
Mai 2 bulan lepas tu mai pula dia penat pula. Lepas tu buat pula. Dia duk cek apa masalah budak ni. Mai lepas 2 bulan mai pula. Dia kata budak ni masalah. Tanya keluarga dia, ada masalah apa-apa? Apa ada masalah history apa? Tak ada. Duit heran pasal apa? Mak sokok dah ada, ayah sokok dah ada. End up rupa-rupanya dia ada seorang anak menakan dia yang tumpang rumah dia, duduk dalam bilik dan budak tu dia sokok dalam bilik dah. Yang budak ni duk sakit berapa bulan duk. Sebab tu saya kata orang yang sokok nanti ramai orang nanti mai dekat akhirat ni yang akan tuntut. Hang pasal apa hang buat kat aku macam ni? Pasal apa hang buat zalim kat aku macam ni? Pasal apa hang buat zalim kat aku macam ni? Ni saya berani ni pasal saya berani kata ni pasal tak ada Islam tuan-tuan sokok tau ni. Tu yang saya berani kata ni. Kalau ada tu saya tak katalah. Tapi sungguhlah tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Nah, saya teringat tu Nabi kata apa? Man da'a ila dhalalah kana lahu minal ithm. Siapa yang tunjuk satu benda dhalalah, benda kesesatan, benda kemaksiatan, maka dosa baginya seperti mana dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Kawan yang dulu ajak kau dia sokok, dia dah berhenti lama dah, budak tu terus sokok sampai ketua. Lepas tu anak dia pula ikut pula ni sokok apa semua tuan-tuan. Jenuhlah menjawab kawan yang duk ajak tu dulu agak ya. Ni Allah salli ala sayyidina Muhammad tuan. Sayyidina Muhammad. Saya waktu saya cerita pasal rokok tu makcik tu semangat tu rakam video saya tu. Agak nak bagi kat laki dia agak. Rokok semangat rakam macam-macam. Aduh subhanallah, balik dia kata, "Nah bang tengok ni ustaz kata apa ni." Aduh subhanallah tuan. Nak cerita apa? Waktu saya kat sekolah dulu, ada budak yang kena tangkap isap rokok. Budak kena tangkap isap rokok. Punggah-punggah meja dia keluar jatuh rokok. Kemudian dia kata, saya simak bila cikgu kata kat dia, Zalil Muhammad, isap rokok apa semua. Tahu dia jawab balik apa kata? Ustaz selalu duk marah kat saya. Ustaz, ayah saya isap rokok dan ayah saya suruh saya pergi beli rokok. Kalau rokok tu tak boleh dihisap, ayah saya tak kisah rokok. Anda jawab macam mana? Ayah tu patut tunjuk contoh apa? Tunjuk contoh yang paling baik kat anak dia. Kita takkan nak pergi ajak anak kita pergi curi. Dia faham tak boleh faham tak? Takkan kita nak pergi ajak anak kita, ni macam ni nak curi nah, tengok money heist. Dekat apa ni, macam mana kita nak curi apa ni, semua nak pecah masuk dalam bank apa semua. Kita takkan, walaupun kita buat jahat, kita takkan tunjuk ke anak kita buat jahat. Pasal kita tak mau anak kita tiru kita buat jahat. Betul tak ni? Habis yang benda kita duk tunjuk depan anak kita ni apa? Benda yang baik ataupun benda yang kita rasa baik. Baru kita tunjuk ke anak kita. Habis kita isap rokok depan anak kita. Lepas tu kita nak abak ke anak kita, jangan isap rokok, rokok ni tak baik. Lain macam contoh rokok pasal hujannya pasal. Hujannya pasal dia cerita pasal rokok ni. Allah salli alaihi wasallam. Betul kan? Sebab anak-anak kita akan ikut kita tuan-tuan. Anak-anak kita akan follow kita, apa kita buat dia akan ikut kita. Maka tuan-tuan, Allah bagi panduan dekat kita. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nak ikut dalam dunia ni manusia semua buat salah. Semua buat silap. Hatta ustaz sendiri pun, ulama sendiri pun pasti akan melakukan kesalahan dan kesilapan. Nah, salli Muhammad. Nabi kata apa? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam semua buat salah. Khairun qatta'in at-tawwabun. Yang paling baik daripada kalangan orang yang buat salah ialah orang yang bertaubat. Semua orang buat salah. Yang tak buat salah seorang aja. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah sebut bu'ithtu, diutuskan aku sallallahu alaihi Muhammad untuk apa? Li utammimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. So kalau contoh dan teladan yang paling baik bukan sekadar orang yang duduk di sekitar kita yang tense untuk melakukan kesilapan, nak tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang yang sempurna, perfect. Tuan-tuan, kita tengok orang baik. Bila kita tengok orang baik, kita teringin nak jadi baik. Tapi bila kita tengok orang baik buat salah,
kita akan melupakan seluruh kebaikan dia. Sebab sifat kita manusia memang macam tu. Setuju tak dengan saya? Orang ni baik sangat. Salih Samad, sekali tuk dia buat salah. Bila dia buat salah, sifat kita ni sebagai manusia, kita kata apa? Dia pun buat salah. Dua keadaan yang akan berlaku dekat kita bila orang yang kita ikut sangat dia buat salah. Dua keadaan. Yang pertama, kita akan tinggalkan dia seluruhnya sebab kita rasa dia tak sempurna. Orang ni tak boleh ikut sebab apa? Sebab dia pun buat salah. Padahal banyak je baik dia buat. Betul tak ni? Sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang keduanya tuan-tuan, Allahumma, bila berlaku yang demikian, seorang yang pertama dia meninggalkan langsung. Yang keduanya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia tends untuk melakukan yang serupa dilakukan oleh orang tersebut dengan mengatakan bahawa kalau orang yang reti itu boleh buat, takkan aku yang tak reti ni tak boleh buat. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Kita tengok dia tu nama kita duk panggil dia ustaz contoh. Tiba-tiba ustaz tu pun jatuh melakukan kesalahan. End up-nya kita apa? Aku pun boleh buat lagu ni. Pasal apa? Ustaz pun buat, takkan aku tak boleh buat. Sebab tu dalam nak menzahirkan keaiban seseorang, salli ala Muhammad, Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala Muhammad, barang siapa yang menutup keaiban saudaranya, maka Allah akan menutup keaiban dunia hingga akhirat. Dalam bab menutup keaiban atas kesilapan seseorang, dua keadaan. Yang pertama, kalau orang tu dia menzahirkan kemaksiatan dia, maka teguran dia juga perlu dizahirkan. Dia buat maksiat terang-terang, kita tegur pun terang-terang. Pasal apa? Pasal ramai follower dia yang perlu juga ditegur, bukan sekat dia seorang. Boleh faham tu? Dia buat satu maksiat, dia post dekat Facebook dia. 3,000 orang komen, semua baguslah, terror lah macam ni. Kalau aku pun nak buat macam tu lah. Semua sokong dia. Kita tegur dia seorang senyap-senyap. Ni yang 3,000 yang sokong dia, siapa nak tegur? Boleh faham? Keadaan yang kedua, kalau orang yang melakukan itu orang yang terkenal soleh dia, terkenal baik dia. Tu imam tempat kita ke, JK masjid ke, orang jemaah masjid ke, asatizah ke, ustaz ke, yang dia tersilap melakukan maksiat, maka jangan ditegurnya secara terbuka. Tegur dia secara diam-diam. Sebab apa? Sebab takut nanti, Allahumma salli ala Muhammad, orang yang nak buat salah, dia menggunakan alasan orang agama tu pun buat salah, maka dia pun boleh buat salah. Kalau kita tegur diam-diam, mungkin dia boleh perbetulkan kesalahan dia tanpa diketahui oleh orang ramai yang ada di kalangan orang tu, yang nanti nak tiru apa dia tu buat. Takat lampau faham tak aku duk cerita apa ni? Ni? Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Baik, jadi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Maka manusia yang tak pernah melakukan kesalahan dan melakukan kesilapan dalam kehidupan dia seluruhnya ialah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berapa akhlak Nabi SAW yang boleh kita ikut? Yang pertama, jujur dan amanah. Nabi SAW sangat jujur. Bukan setakat tua. Waktu budak lagi Nabi SAW sangat jujur. Sampai ke hujung hayat baginda Nabi SAW. Orang yang sangat jujur. Sebab tu Nabi SAW digelar sebagai Al-Amin, yang sangat terpercaya. Waktu Nabi SAW menjalankan perniagaan, Nabi SAW ambil untung. Jangan orang duk dia meniaga, dia kata saya meniaga cara Nabi ya. Macam mana meniaga cara Nabi ni? Tak ambil untung langsung. Mana ada Nabi tak ambil untung? Nabi meniaga ambil untung. Sebab tu Nabi SAW buat balik untung bagi Kak Khadijah. Sallallahu alaihi Muhammad. Pi meniaga bawa berganda untung Nabi SAW buat balik bila Khadijah minta Nabi SAW untuk pi perniagakan barang-barang milik Khadijah radhiyallahu anha. Maksud Nabi ambil untung tak? Ya, Nabi ambil untung, tapi Nabi jujur dalam perniagaannya. Amanah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab tu Nabi SAW sebut di antara orang
yang Allah tak pandang nanti di yaumul qiyamah. Orang yang Allah tak ajak bincang nanti di yaumul qiyamah. Orang yang wala yuzakkihim, orang yang Allah tak sucikan dia nanti di yaumul qiyamah. Walahum azabun azim, walahum azabun alim, baginya azab yang sangat pedih. Siapa tuan-tuan? Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salah seorang dia ialah orang yang bersumpah palsu atas perniagaan dan barang dagangannya. Perhati elok. Kita lah ni tuan-tuan, banyak peluang dan ruang untuk kita bersumpah palsu dengan barang kita. Pasal kita jual barang lah ni, banyak orang tak tengok barang. Pasal apa? Jual online. Barang duk kat kita. Kalau kita pergi jual barang, orang tengok, oh lagu ni ke, oh ni dia kemek sikit kat sini ni, ni dah potong harga sikit ni, oh ni nampak macam ni berkarat sikit buah ni, ni tak apa nak elok sikit ni, kita kira-kira badan-badan patut sudah mana, tak apalah diskaun sikit bagi kat hang. Pasal apa? Dia nampak. Lah ni bahkan kita jual barang ni tuan-tuan sekalian, barang ni kita ambil gambar dekat internet, kita pergi buh, kata kita jual barang tu. Padahal bukan jual barang tu barang lain. Orang lain punya. Yang kita nak jual barang lain. Tidak ni. Mungkin kat kita ada scratch kat sini, ada apa kat sini, ada rosak tani, rosak tanu. Kita kata apa? Bagus barang aku ni, tak ada salah pun, tak ada rosak sikit pun. Semua perfect, cantik, baru pakai 3 kali je. Dan menipu. Hati-hati. Salih Al-Syamad. Itu kata kadang-kadang dalam niaga ni tuan-tuan, biar jujur tapi berkat. Daripada menipu dapat banyak tapi tak berkat. Nabi SAW bila ada orang yang memerlukan, sangat memerlukan, sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bagi sekadar modal dia. Bila bukan bagi free, bagi takat modal. Sallallahu alaihi wasallam. Modal RM10, nak ambil balik RM10. Siapa? Orang yang memerlukan. Orang yang lain ambil untung. Tapi ada had dia, jangan tak sampai menzalimi orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan ingatlah, nak duit, bagi berkat. Bagi berkat. Ada seorang nama dia Abu Mu'min, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tak ingat. Satu hari balik rumah, balik rumah, tak ada benda makan kat rumah. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu tanya isteri dia, ada apa? Isteri dia, tak ada apa di rumah bang. Tak ada apa sungguh-sungguh. Abang ambil 1 dirham ni. Abang, saya ada 1 dirham ni je. Ni saya duk buat jual tenun kain ni, dapat 1 dirham ni. Abang ambil 1 dirham ni, pergi beli gandum. Balik saya nak buat roti. Pergi beli gandum, saya nak buat roti. Abang jimat elok 1 dirham ni je dah. Suami dia kata okey, tak apa. Dia pun bawa pergi. Sampai kat depan kedai, ada seorang dekat belakang dia duk ikut rapat. Duk ikut je. Dia kata dia duduk tengok tu. Kata, oh, sudah ni nak buat apa pula ni? Saya Muhammad. Elok dia nak masuk kedai, kawan tu lagi rapat. Dia kata apa? Pakcik, saya berapa hari dah tak makan pakcik. Boleh tak bagi kat saya duit sikit? Saya nak beli makan. Dia duduk belah bagi aku lagi. Kalau bagi duit kat kawan ni dah tinggal sekepiang ni ya. Kalau bagi kat kawan ni lagi, nak beli apa ni? Mana boleh pecah-pecah ni? Nak buat aku mana ni? Dah 1 dirham ni. Allah Muhammad. Dia duduk mengelak berjalan pergi ikut tepi. Kawan ni duduk ikut lagi. Abang, tolonglah saya. Saya tak ada duit ni. Nak makan ni. Dia kata tak apalah. Nah, ambil lah dirham ni. Dah, pergi. Ambil dirham ni, pergi. Dia bagi tu dia tak ingat. Lepas dia bagi baru dia teringat. Aku nak beli apa kat bini aku ni. Sudah. Tuan-tuan, dia masuk kedai minta sarung. Allahumma salli Muhammad, gandum.
Minta sarung gandum ya. Ambil sarung gandum, cedok pasiak, buh dalam gandum. Buh dalam bekas. Cedok pasiak, buh dalam tu. Cedok pasiak tu, ikat kemas-kemas, bawa balik rumah. Tak depan pintu, belah terus. tak depan pintu tu, tak tu, terus pergi. Dia kata, aku takut sekali aku kena marah. Kisah ni Ibnul Qayyim catat dalam kitab dia. Sajaklah si Muhammad. Dia cepat-cepat pergi. Lama agak duduk kat luar, kita nak menjawab apa aku dengan bini aku lagi, beli tengok pasiak lagi, macam mana nak abang. Akhirnya balik lah. Sampai rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk bang, masuk. Main makan. Makan apa? Main makan. Tengok roti macam-macam roti, pula roti lembut-lembut, maksudnya gandum lembut. Ni kata, dapat mana ni makanan banyak-banyak ni? Ish, abang ni buat tanya lagu tu pula. Ni dialog saya reka je. Tuan jangan duk fokus tengok tu. Macam betul tak cerita. Saya reka je dialog tu, kisah tu betul lah. Ni kata, saya dapat mana ni, siapa bagi pula ni? Dia kata, abang ni buat tak tahu pula. Tadi yang buat balik tadi gandum tu. Inilah roti dia. Dia punya menangis lah tuan-tuan. Subhanallah. Pasal apa? Ikhlas. Allah balas. Ikhlas. Allah limpah barakah. Apa maksud berkat? Ziyadatul khair. Bercambah kebaikan. Jadi kebaikanlah hidup dia. Ya, pasal apa? Ikhlas. Nak tolong orang yang lagi susah pada dia. Kita dalam bab meniaga ni tuan-tuan, bukan sampai langsung tak boleh ambil untung. Bukan maksud macam tu meniaga. Meniaga ambil untung, tapi jangan sampai zalim kat orang. Ada seorang mai jumpa dengan guru saya. Dia kata, Syekh, bagi saya amalan ni, saya ni nak meniaga. Berapa kali meniaga dah? Meniaga tutup, meniaga lingkup. Tak tahulah saya ni nak buat gimana, saya pun tak tahu dah. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni nak buka meniaga baru ni, Syekh tolong bagi nasihat kat saya. Nak buka meniaga baru ni, niat nak bayar zakat, nak tolong orang. Jangan bagi ada niat lain. Jangan duk bagi-bagi ni nak meniaga ni nak untung. Meniaga ni nanti nak buat tu. Meniaga ni nak expand business. Meniaga nanti kalau aku dapat perniagaan ni, aku dapat yang ni, sekali aku nak buat produk kedua, buat produk tiga. Jangan fikir tu lagi. Nombor satu lagi, start meniaga tu. Meniaga, ya Allah, aku nak meniaga ni sebab nanti aku nak bayar zakat. Buat macam tu. Dia betul niat dia elok tuan-tuan. Lah ni berjaya dah tuan-tuan. Pasal apa? Kalau dah boleh bayar zakat, maksud niaga dia dah untung dah. Faham tak saya? Ya. Bagi elok, niaga bagi elok. Ikhlas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni guru saya bagi amalan zikir Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Nak kaya, kita ni bukan nak kaya sangat. Kaya apa tua-tua lah. Biar kaya hati budi tak apa. Kaya dengan akhlak. Kan? Habis nak juga harta sikit-sikit. Bagi selesa-selesa. Tak ada hutang seronok kan? Yang bagi ada hutang. Tak ada hutang apa? Kereta bayar habis dah. Motor bayar habis dah. Rumah bayar habis dah. Adalah simpan sikit-sikit 10-20 ribu abang sakit demam. Cukup dah abang kita tu. Betul tak ni? Betul tak ni? Tak mau mengaku juga. Tak mau Zat nak banyak lagi. Bagi cukup, bagi tenang aja hidup. Lepas mayang Jumaat, baca 70 kali. Allahumma aghnini bifadlika amman siwak bihalalika an haramika. Allahumma aghnini bifadlika amman siwak bihalalika an haramika. Lagi-lagi lepas mayang tu, lepas mayang Jumaat tu, duk Zat, Allahumma aghnini bifadlika amman siwak bihalalika an haramika. Allahumma aghnini bifadlika amman siwak bihalalika an haramika. Amal yang tu. Yang muslimat pun boleh lah. Lepas suami balik, lepas mayang Jumaat dah apa semua, duduk kat rumah Zat, Allahumma aghnini bifadlika amman siwak bihalalika. Aduh, murah rezeki mudah-mudahan.
Tapi ingat bila nanti Allah bagi rezeki elok-elok nanti ni, ingat bayar zakat, nak tolong orang susah, nak tolong madrasah. Tu jangan bagi ada lari niat tu. Boleh kata? Satu, amanah. Nombor dua, tuan-tuan, Allah salli ala Muhammad. Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang kita boleh contoh ialah sifat pemaaf. Maafkan orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW, tuan-tuan, tak pernah duk berdendam kat orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Seorang yang membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa nama dia? Siapa ingat nama dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa nama? Siapa ingat? Waktu dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak boleh nak pandang muka dia. Bila dia masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam terima dia. Orang yang paling kuat permusuhan dengan Nabi SAW sehingga beberapa kali buat, Allahumma salli alaihi wasallam, mengetuai perang menyerang Nabi SAW, sehingga 70 orang syahid dalam perang Uhud diketuai oleh dia ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli alaihi Muhammad. Waktu dalam peperangan-peperangan yang lain, beberapa kali cuba untuk menceroboh Nabi SAW, diketuai oleh dia ni, nama Abu Sufyan bin Harb. Bila Nabi SAW sampai saja dalam pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah, Nabi SAW boleh kata, siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, maka dia akan terselamat. Dan kalau kita lah orang yang macam tu punya perangai buat kat kita, anda silap Ahmad, bukan cerita siapa berlindung di rumah Abu Sufyan, kita sampai-sampai jom kita pergi serbu rumah Abu Sufyan. Saya ingat macam tu. Hantar orang tolong pangkah dulu tanda X sebab rumah tu. Ni saya macam cerita Piramli tu. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah pemaafnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi SAW pergi Taif, sampai di Taif, Nabi ni tuan-tuan, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad, pi Taif ni pasal apa? Pasal Taif ni dia daripada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada adik-beradik dia kot tu. Bila mendapat tentangan yang sangat dahsyat dekat Mekah, sahabat-sahabat kena siksa apa semua, Nabi SAW bergerak pi Taif. Pi dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Taif, bagi salam, nak jumpa adik-beradik. Apa depa sambut Nabi SAW? Hang keluar pada sini, hang beramboi pada sini, halau Nabi SAW, pukul Nabi SAW. Waktu balik tu panggil budak-budak pula, hampa berimpun tepi jalan, hampa budak 5 kilometer. Duduk kiri dan kanan jalan, lempak batu, kuk kena kepala, sakit. Sampai darah ni turun, sampai melecet ni, duduk darah tu dekat tapak kasut Nabi, ciap jalan bunyi. Dalam tapak kasut tu bertakung darah Nabi SAW. Zaid ni tuan-tuan sekalian, pi depan, pi belakang, dia kata kena aku, tak apa, duk tahan Nabi SAW. Sakit tuan-tuan, ambil batu ni kena kat kepala ni, sakit tuan-tuan, berdarah ni. Sampai Nabi SAW dekat satu kawasan, Allahumma salli ala Muhammad, kawasan pokok pohon-pohon kurma. Berhenti Nabi SAW saat kat situ. Malaikat Jibril mai, wahai Muhammad, ni bersama dengan aku ni malaikat penjaga gunung. Kamu nak suruh buat apa? Kamu nak suruh angkat gunung ni timpa penduduk Taif tu. Depa boleh buat lah ni juga. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW kata apa? Ampunkan mereka ya Allah. Fa innahum la ya'lamun, sungguh depa ni tak tahu. Nabi doa dengan doa yang masyhur.
minta satu hari nanti akan keluar daripada sulbi-sulbi penduduk Taif tu orang yang beriman kepada Allah. Berkat doa Nabi lah ni penduduk Taif 100% orang beriman kepada Nabi SAW. Pasal apa? Pemaaf. Tuan-tuan kalau pergi Taif, tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan pergi Taif, naik kereta, naik bas, sewa bas pergi Taif. Ada dua masjid, satu masjid Siku, satu lagi masjid Allahumma salli ala Muhammad Adas. Masjid Adas ni tuan-tuan, tempat Nabi SAW berjumpa dengan sahabat Nabi nama Adas. Nabi waktu tu duduk berhenti tang tu lah. Masjid Siku ni Nabi SAW letak ni, Siku dia rehat. Nabi rehat. Allah lembutkan batu dekat yang Nabi SAW letak tangan tu, jadi lembut batu tu. Sampai lah ni ada sekat, ada kesan siku dia. Ada lekuk tu, ada tuan-tuan pergi dekat Taif. Salih Sumat cari mutawif yang terror sikit, syok lah. Dia cerita orang ni kat sini seronok lah kita pergi. Nah, Sayyid Muhammad. Allahumma Sayyid Muhammad. Waktu Nabi SAW duduk tu dengan Zaid tu, ternyata ada masuk orang budak lelaki mai. Assalamualaikum. Dia orang tak bagi salam lah. Tak Islam lagi. Dia memang jumpa, tuan. Ni tuan saya, bos saya, ni bagi kat tuan ni, tengok keadaan tuan ni teruk sangat, main dengan berdarah-berdarah kan. Ni ambil ni buah kurma, buah Allahumma salli Muhammad, apa ni, buah anggur bagi Nabi makan. Berhadapan dengan masjid Allahumma salli Muhammad, masjid Siku, depan belah sini sikit ada masjid Adas. Belakang masjid Adas tu ada satu batang pokok kurma yang kering, yang sampai hari ni duk ada lagi, yang dikatakan itulah pokok anggur yang kering yang sampai hari ni duk ada lagi, yang dikatakan itulah pokok yang dia ambil buah yang diberikan kepada Nabi SAW. Wallahu a'lam. Tapi ada lagi pokok tu dekat masjid Adas. Lalu budak ni pun mai tanya, kata nah ni bagi ni buah ni tuan saya bagi, silakan tuan makan. Nabi pun bismillahirrahmanirrahim nak makan. Dia kata, tuan baca apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila dia tanya Nabi SAW baca apa, Nabi SAW start conversation dengan dia. Nabi kata, anak ni siapa? Oh, saya ni nama Adas. Oh, anak ni asal daripada mana? Oh, saya daripada Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Muhammad, satu tempat dekat Iraq ni. Oh, tempat tu saya tahu. Tempat tu tempat Nabi Yunus alaihissalam. Kita macam mana tuan kenal Nabi Yunus? Nabi Yunus itu saudara saya. Saya seorang Nabi. Nabi Yunus juga seorang Nabi. Oh, Masya Allah. Tuan-tuan, pendek cerita, dia masuk Islam. Dan hanya dengan satu perkataannya, Bismillah. Nabi pergi dakwah dekat Taif tu bukan setakat Bismillah, macam-macam ayat baca. Nak cerita hidayah milik Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Maaf, kita ni kena belajar maafkan orang. Saya terbaca ada satu kisah dia. Belajar ni, bagi hati ni. Kalau ada masalah dengan orang, pergi selesai, siap. Tak mau bagi ada, tak syok dengan orang, tak best. Tak best. Tuan-tuan ada masalah dengan siapa? Pergi jumpa dia, selesaikan masalah. Bagi selesai. Terus duduk simpan. Pasal apa tak boleh nak maafkan orang? Allah kata apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Salli alaihi Muhammad. Bersegeralah kamu untuk minta keampunan di sisi Allah SWT. Salli alaihi Muhammad. Allahumma salli alaihi Muhammad. Allah cerita, Allahumma salli alaihi Muhammad, ada syurga yang Allah sediakan, yang syurga ni tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Dia antara orang yang akan mendapat syurga yang arduhas samawati wal ard, yang seluas langit dan bumi ni. Yang syurga ni dia Nabi sebut dalam sebuah riwayat tu, mi'atu darajat, 100 tingkat. Yang pada setiap tingkat itu
seluas langit dan bumi. Daripada bumi nak naik 7 lapis langit, setiap lapis langit tu 5,000 tahun perjalanan. Sebab tu Nabi kata orang yang duduk satu tingkat atas syurga, tengok pada orang yang duduk satu tingkat bawah syurga, tengok ni macam kita tengok bintang. Sebab jauhnya tu. Tu ada 100 tingkat. Syurga yang seluas langit dan bumi ni Allah bagi kepada siapa? Salah satu dalam ayat tu Allah cerita orang yang wal afina anin nas, orang yang memaafkan kesalahan manusia. Macam mana nak jadi orang yang memaafkan kesalahan manusia? Pasal apa besar sangat yang Allah nak bagi kepada orang yang mampu memaafkan kesalahan manusia? Tahu pasal apa? Pasal susahnya nak memaafkan orang. Allah Rabbi. Betul tak tuan? Susahnya nak maaf orang. Belajarlah memaafkan orang. Saya baca satu cerita, dia P. McDonald. Waktu dia nak masuk, dia nak reverse kereta. Kalau dia nak cross lagu mana ke, orang tu beratok panjang, orang tengah duk queue lagu tu. Dia bukan nak pi lagu tu lah. Dia nak cross lagu mana tak tahu, tiba-tiba ada seorang tu nak masuk, duit ingat mungkin kata dia nak masuk, nak potong ke apa, marahlah, pom, tekan pom, siap keluar maki, apa orang ni bodoh lah apa, maki dia. Dia bukan nak masuk pun, dia tak salah pun dalam hal tu. Tapi bila orang maki kita jadi lagu mana? Tuan-tuan, kalau orang maki tuan-tuan tak salah, tuan-tuan dari mana? Tersenyum tak? Senyum tak? Tanpa okey lah. Orang apa lah, bodoh lah apa. Tambah kalau kod celah Penang lah, pantang salah sikit, dia keluar tangan aku tu. Dia keluar tangan aku ni, nampak hujung tangan dia. Wah, dia cakap, "Yenna re." Ni bawa kita aku tu. Allahumma salli ala tuan-tuan. Allahumma salli ala tuan. Marahlah. Marah. Apa punya orang dengan tak tahu cerita, dengan tak faham apa semua, bodoh punya orang. Dia marah lah kereta dia, bukan marah orang tu, berani marah orang tu. Saya tengok satu video orang ni, dia nak keluar simpang, lepas tu kawan ni nak masuk simpang, selisih kat tu, selisih kat simpang. Ada lagi luas jalan nak masuk, tapi baran punya orang pun dia tak tahu lah. Pagi tu dia makan tebuan ke apa, saya pun tak tahu lah. Dia buka tingkap, dia maki orang tu. Maki, nampak lah, tengok dia duduk maki-maki tu. Kawan yang nak keluar kereta tu, yang tak bersalah tu tuan-tuan, dia nak keluar kereta, dia kena maki. Tahu apa dia buat? Dia turun kereta, dia pergi jumpa tu, dia bagi sebiji kat muka, berdebak dia bagi. Dia bagi sebiji tak puas hati dia bagi berdebak lagi, mak 3-4 kali dia tumbuk kan. Lepas tu dia masuk kereta, lepas tu dia belah. Orang ni tu jangan dulu buat pasal kat kadang-kadang dia ingat dia punya tension, orang punya tension dia tak tahu. Dia punya buah dia tahu, orang punya buah dia tak tahu lagi kan. Tentang saya cakap, kita pun marah. Kalau kita tak salah, tiba-tiba orang duk maki kita marah. Dia pun macam tu lah. Cuma tak mau mengadap orang tu, tapi mulut dia mau maki lah. Apa punya bodoh. Angkat tangan ni, biar accident ni buah hantar. Tuan-tuan, jangan memang orang ni. Angkat tangan ni, biar accident nanti buah hantar. Balik rumah. Dia kata, start pada hari tu, perniagaan dia banyak masalah. Sagi staff ni buat panggil, kawan tu kata kau ni kata kau tu, macam-macam jadi masalah dekat tempat kerja dia. Allah Maha. Dia kata, pasal apa jadi lagu ni? Aku pun tak tahu. Dia panggil kawan dia, duk sembang kawan dia. Dia kata, entah semenjak ni aku tak tahu apa jadi dengan meniaga aku. Kelang kabut habis. Kawan dia kata, apa hang ada masalah dengan orang? Dia kata, aku meniaga tak ada masalah pasal dengan orang. Dia kata, aku meniaga cara aku ya. Sungguh-sungguh aku meniaga cara aku ya. Aku menggaduh dengan orang, nak fight dengan orang, maki orang tu, apa rival perniagaan. Tak ada lah. Aku meniaga aku. Mana duk gaduh-gaduh dengan orang apa semua. Dia kata, aku ni dulu macam hang. Aku pernah jadi macam hang. Dia kata, aku ada masalah dengan keluarga aku, isteri aku ke apa ke. Sampai dia cerita, saya tak ingat. Dia kata, Mas, sampai satu hari aku kata apa? Aku jadi berat hidup ni pasal aku ada berdendam ataupun aku ada benda tak puas hati dengan orang pun. Start pada hari tu aku maaf, kata aku
cabut sakit hati daripada hatiku, dia cabut keluar bersih. Dia kata lepas tu dia elok urusan hidup aku. Duk saat baru dia teringat, baru dia maki orang baru ni. Dia maki orang tu. Tak. Dia kata waktu tu juga dia kata aku bersih hatiku daripada sudah aku cabut dia dah. Dia bukan ingat dah. Tak ingat dah. Cabut dia, aku buat keluar duit aku sedekah buatan nama dia pasal aku maki dia. Dia kata lepas tu semua jadi elok. Tuan-tuan tahu pasal apa jadi macam tu? Bila kita ada masalah dengan orang, dia ada negative vibes dalam hidup kita. Surrounding kita dia ada getaran-getaran negatif. Tuan-tuan masalah dengan orang, hidup tuan-tuan akan masalah dengan ramai orang yang lain. Pernah tak tuan-tuan ada masalah kat pejabat, tuan-tuan balik rumah sekali tuan-tuan marah anak tuan-tuan tak pasal-pasal? Pernah tak? Anak tu salah apa? Layak tak dia kena marah? Ni kita balik, kita ada masalah kat pejabat dan kita ada masalah dengan siapa-siapa. Balik rumah bini kata apa? Bang, baru balik bang. Orang balik lah ni, takkan keluar kot. Pasal betul lah balik rumah, takkan keluar kot. Pasal ni saya salah apa-apa ni, diam lah. Masih apa? Apa masalah saya? Diam sudah, tanya banyak apa? Dia bukan ada masalah apa pun, dia sambut kita lagi. Pasal apa kita marah? Pasal tadi kita ada masalah dengan orang. Kita duk bawa negatif vibe, getaran negatif duk surrounding kita. Tuan-tuan nak buang benda ni, tuan-tuan belajar maafkan orang. Belajar maaf. Maafkan orang ni tuan-tuan, sembang boleh, nak buat susah. Tuan sembang boleh tuan, nak buat susah. Ish. Saya Allah Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, orang yang sampai tak boleh nak maafkan orang ni, dia panggil orang sombong. Pasal apa sombong? Pasal dia sendiri pun banyak masalah dengan orang dan semua orang pun maafkan dia. Waktu kita duduk sekolah rendah, berapa ramai orang yang ada masalah dengan kita sebab? Ramai tak orang yang ada masalah dengan kita? Main bola terajang kaki orang, dah kaki orang jatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu sekali apa, bergaduh, berkelahi, curi barang orang apa sebagainya. Main sekolah menengah lagi kasar kita ni. Ada berapa ramai orang yang duk bergaduh, yang sakit hati dengan kita waktu sekolah menengah. Masuk universiti, berapa ramai pula dekat universiti yang ada masalah dengan kita. Kat tempat kerja kita lah ni pun, berapa ramai orang yang ada masalah dengan kita. Tahu tak orang yang paling banyak masalah dengan kita, yang paling banyak kita sakitkan hati dia, dan dia tak pernah tak maafkan kita, tahu siapa? Mak ayah kita. Betul tak? Tapi semua orang tu maafkan kita. Tiba-tiba ada seorang buat salah kita, aku tak maafkan dah. Betul tak betul saya cakap tu? Punya ramai orang buat salah kat kita, buat salah dengan orang, dan semua orang maafkan kita. Tiba-tiba ada seorang buat salah kat kita, kita boleh kata ke orang tu, aku tak maafkan, aku tuntut ke akhirat. Tahulah tuan-tuan. So, dia boleh sound kita, boleh kata apa? Ustaz tak kena tak apalah. Dia baru tu. Ustaz tak kena tak apalah, ustaz kena baru ustaz tahu. Allah, janganlah doa tak elok kat aku. Allah, saya tuan. Luka di kulit ni ustaz, nampak darahnya. Luka di hati, siapa yang tahu? Tak apalah. Pujuk-pujuklah hati tu. Tuan, apa yang dalam hati Allah tak kira. Apa yang menyucuklah hati kita Allah tak kira, sehingga kita melakukan perbuatan. Jumpa orang yang kita, Assalamualaikum, habis selesai dah abang kita. Dia pun heran, pasal apa tiba-tiba bagi salam kat aku, ni tak betul. Tak apa. Jadi orang yang pertama yang memberi salam, bagi orang jadi orang pertama yang membetulkan keadaan, jadi orang pertama yang memaafkan. Biar pergilah. Dia tak mau maaf kita, pergilah buat macam mana? Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh tuan? Boleh tak tu? Tak setuju nampak kaya. Allah. Nombor 3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sifat Nabi SAW yang boleh kita tiru dalam hidup kita, tawaddu'. Nabi SAW punya sifat yang tawaddu' yang paling tinggi dalam hidupnya. Termasuk percakapan Nabi SAW,
perbuatan Nabi SAW, keseluruhan hidup Nabi SAW. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sebut, Nabi SAW memberi makan dan memandikan unta, menyapu rumah, memerah susu, menjahit sepatu, menampal baju, makan bersama pelayannya, menggiling biji-bijian, membeli sesuatu dari pasar kemudian dibawa sendiri ke rumahnya, menyalami orang yang kaya, orang miskin, besar kecil, mengucapkan salam kali pertama kepada orang yang dilihatnya, sama ada tua ataupun muda, hitam atau putih, budak ataupun merdeka. Itu sifat Nabi SAW. Maksudnya apa? Nabi bantu urusan isteri di rumah, bukan Nabi buat urusan isteri di rumah. Boleh faham tak dua statement? Nabi bantu isteri di rumah, bukan Nabi buat kerja rumah. Ada orang tulis dekat Facebook dia, tengok Nabi pun buat kerja rumah, ni suami sampai malas tak mau buat langsung. Sunnah ialah suami buat kerja rumah. Mana ada sunnah Nabi buat kerja rumah? Nabi bantu isteri buat kerja rumah, tu baru sunnah. Kalau taklah dengar, kita dengar Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha siap-siapkan barang-barang makanan untuk Nabi SAW. Dia bawa naik pergi bagi kat Nabi SAW untuk makan, untuk makan waktu Nabi SAW sedang berkhalwah di Gua Hira. Bukankah Sayyidina Khadijah yang siapkan? Tidaklah kita dengar pula bagaimana Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha mengadu dekat suami dia, ni kasar tangan saya, pedih-pedih, sakit-sakit tangan saya sebab terpaksa duk giling Salih Muhammad gandum setiap hari nak buat roti, nak siapkan makanan untuk keluarga. Boleh tak pergi jumpa ayah, jumpa Nabi SAW, minta ayah untuk bagi dekat kita seorang pembantu dalam rumah ni, boleh bantu saya untuk buat kerja rumah ni. Sayyidina Ali pun pilah jumpa Nabi SAW, tapi nak minta segan, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Pak mentua dia ni, Nabi SAW tengok ni ada menantu, nak minta apa ni? Maisat pasal apa ni? Ni Fatimah mengadu, dia letih, dia buat kerja-kerja kat rumah, nak minta seorang pembantu, boleh tak? Mau tak aku bagi pada kamu amalan yang lebih hebat daripada kamu punya pembantu? Apa dia? Malam waktu nak tidur, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, komplitkan dengan Allahu Akbar kabir walhamdulillah jadi 100 kali. Kalaulah Sayyidina Khadijah, kalaulah Sayyidina Ali yang buat kerja rumah, maka tak mengadulah Sayyidina Fatimah dia letih untuk buat kerja rumah. Boleh faham maksud saya tu? Jadi Salih Ahmad, Nabi buat apa? Nabi bantu urusan Salih Ahmad kerja isteri dia di rumah dia, Salih Ahmad. Tuan-tuan Allah SWT. Dan Nabi SAW sangat tawaddak, merendah diri. Para sahabat bila bercakap dengan Nabi SAW, Nabi SAW tumpu. Nabi SAW ni siapa? Orang nombor 1 sekali. Bukan takat di kota Madinah. Kalau takat kota Madinah tu, Nabi SAW presiden kat kota Madinah. Tidak ni? Bukan setakat tu. Bila Islam berkembang, Nabi seorang figure yang sangat hebat. Tapi Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, jumpa siapa pun Nabi SAW bagi salam dulu. Assalamualaikum, jumpa. Para sahabat cuba nak bagi salam dulu kat Nabi SAW. Tak dan Nabi SAW bagi salam dulu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tunggu Nabi dah lalu. Elok sampai dia keluar, Nabi Assalamualaikum. Nabi SAW bagi salam dulu. Nak habaq tawadda. Kita naik atas sikit, tak pandang orang dah tuan-tuan. Niat Allah bagi lebih sikit aja, orang tak pandang dah. Sayyid Muhammad, nak salam, nak jumpa susah dah, nak ajak bincang tak ada dah. Kadang-kadang merendah diri tak apa tuan-tuan. Orang merendah diri orang sayang, orang mengangkat diri orang benci. Betul tak? Sebab tu dalam sahabat Nabi SAW sebut dalam riwayat, orang yang merendahkan dirinya sehingga dia dipandang rendah, dipandang kecil di sisi manusia, orang pandang dia tak ada apa-apa, Allah akan mengangkat darjatnya di sisi Allah sehingga dia dipandang besar di sisi Allah. Angkat, Allah angkat. Siapa yang mengangkat dirinya sehingga dia dipandang besar di sisi manusia, orang tengok dia hebat, Allah akan merendahkan darjatnya lebih rendah daripada anjing dan babi.
Salih Muhammad. Imam Malik rahimahullah ta'ala. Wa Imam Malik kenal? Salih Muhammad. Wafat lebih kurang tahun Salih Muhammad. Sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi SAW, ulama dia panggil Allahumma salli ala Muhammad. Imam Malik rahimahullah ta'ala, Allahumma salli ala Imam Haramain dia panggil. Imam Malik di hujung-hujung usia dia, Imam Malik tulis satu kitab nama Muwatta, himpunan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu ramai daripada kalangan orang-orang ahlul ilmi yang duduk dengar kata Imam Malik tulis kitab Muwatta, depa pun tulis juga kitab, dan kitab depa juga nama Muwatta. Bahkan riwayat sebut mencecah ratusan kitab Muwatta semua. Ni tulis Muwatta nu, jiran sebelah kau nu tulis Muwatta tu, tulis Muwatta, semua pakai tulis Muwatta habis. Semua nama kitab pun sama. Lalu orang mai jumpa dengan Imam Malik. Tuan boleh bayang tak kalau tuan-tuan kita buat keluar satu produk, kawan sebelah pun buat keluar produk, bukan cakap produk sama, brand pun sama. Perangai tu kan. Yang ni buat keluar sama, buka keluar semua. Beratus produk. Oi, ada orang mai abang kata, "Tuan, entah tak ni? Dia tu buat keluar produk sama macam tuan. Betul ke?" Bukan cakap dia. Kau ni buat keluar sama ke? Kau ni dekat Kedah pun ada tu. Dekat Fuda tu tuan. Agak-agak apa kita buat tuan? Saman juga. Tulis dalam Facebook, maki hamun agak. Tahu tak? Imam Malik waktu orang bagi tahu dekat dia, kata ada orang tulis kitab Muwatta banyak-banyak sama macam dia. Dia kata apa? Dalam keadaan bahasa yang sangat lembut, dalam keadaan tak marah walaupun sedikit, dalam keadaan matanya memandang ke bawah, dia kata Allah akan menjaga yang mana dibuat kerana dia. Allah akan jaga yang mana yang buat kerana dia. Mungkin ada siapa-siapa yang buat tu, kalau ada orang lain buat kerana Allah, Allah akan jaga. Jangan risau. Kalau saya buat kerana Allah, Allah akan jaga apa yang saya buat ni. Jangan risau. Kalau itu buat kerana Allah, Allah jaga. Kalau ada orang buat bukan kerana Allah, Allah akan padamkan. Tak payah risau apa. Dan sungguh sampai ke hari ini yang ada hanya satu je kitab Muwatta Imam Malik rahimahullah ta'ala. Saya semua rendah diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang keempat, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala tawadhu' tadi yang ketiga. Yang keempat tuan-tuan, merendah, pemurah. Tak ada siapa pun yang mampu menandingi sifat pemurahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahawa baginda tak pernah menolak permintaan siapa pun daripada siapa sekalipun yang meminta kepada baginda. Termasuklah jika baginda tidak mempunyai apa-apa pun, dia cuba untuk penuhi permintaan orang tu. Kalau baginda ada sedikit atau banyak, mahupun harta, semuanya akan diberikan kepada siapa yang minta daripada Nabi SAW. Tahu pasal apa Nabi SAW boleh bagi semua? Semua dia bagi tuan. Kalau 10 dapatkan Nabi, orang minta 10 Nabi bagi. Siapa boleh buat begitu kat sini? Nabi bukan orang miskin tuan, Nabi orang yang sangat kaya. Tapi Nabi mampu untuk bagi semuanya ke orang. Ada seorang budak perempuan mai rumah Nabi SAW. Ya Rasulullah, mak saya minta pakaian. Kami tak ada pakaian. Nabi ada satu pakaian tu ya. Nabi kita tunggu Ustaz. Nabi masuk rumah dia, Nabi buka pakaian dia. Nabi SAW bagi senyap-senyap kat budak perempuan tu, balik bagi kat mak. Pasal apa? Pasal apa Nabi SAW mampu buat macam tu? Pasal harta dunia sikit pun tak melekat dekat hati Nabi SAW. Tak ada lekat langsung. Orang mai bagi kurma kat Nabi. Bagi kurma kat Nabi. Dapat kurma, Nabi bagi kat orang. Pernah sekali Nabi SAW dapat harta, Nabi semayang dengan para sahabat. Selalunya Nabi SAW akan duduk berzikir dulu lepas daripada semayang. Para sahabat pun duduk ikut Nabi SAW zikir. Nabi duduk zikir depan, para sahabat pun duduk dengar. Nabi SAW duduk berzikir macam mana
yang Ustaz Ismail kita duk amalkan selepas kita solat tu. Tapi hari itu Nabi SAW cepat-cepat bangun. Lepas pas sembahyang Nabi SAW bangkit. Para sahabat duk heran, pasal apa ni bangkit cepat sangat ni? Selalu tak macam ni. Pasal apa Rasulullah? Pasal ada harta yang aku simpan di rumah yang masih belum aku agihkan. Tak sempat nak bagi lagi. So, pergi ambil cepat-cepat, bawa keluar balik, agih-agih ke orang. Ha, lega lah, sebab semua dah bagi ke orang habis dah. Allahu Rabbi. Pasal apa sampai boleh jadi macam tu tuan-tuan? Pasal apa? Pasal tak melekat langsung harta di hati dia. Saya nak ajak tuan-tuan ni bulan Rabiul Awal. Salah satu daripada amalan yang dilakukan oleh alim ulama dalam menyambut kelahiran Nabi SAW ialah bersedekah. Banyakkan sedekah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam kitab Salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa nama kitab dia? Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kisah kitab Targhibul Mushtaqin. Ada kisah seorang nama dia Abdullah bin Isa Al-Ansari. Dia ada jiran sebelah rumah dia ada seorang makcik. Makcik tua, ada seorang anak. Sallallahu alaihi wasallam. Dia pun miskin, tak ada apa. Mak dia duk meniaga buat tenun-tenun kain tu adalah satu dinar. Satu dinar dia ada. Satu dinar tu ya simpanan dia. Tiba-tiba dia meninggal, makcik ni meninggal. Yang tinggal waris pada makcik ni ada seorang anak, dia ada anak laki-laki yang muda lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad. Anak ni bila mak dia mati, dia tinggal satu dinar ni, dia duk rasa macam, ya Allah, salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Aku tak mau sia-siakan satu dinar ni, melainkan aku nak jadikan dia manfaat untuk mak aku yang telah meninggal dunia. Nak bagi benda tu jadi akhirat. Dia pun simpanlah duit tu. Sampai satu hari dia keluar pada rumah dia, dia nak pergi ada satu keperluan dia. Dia tengok ada satu kelompok orang duk berhimpun ramai-ramai. Dia pun singgahlah pergi duduk kat situ. Dia pun ni buat apa? Rupanya dia tengah sambut Maulid. Dalam tu ada zikir, dalam tu ada selawat, dalam tu ada baca Quran, dia baca hadis Nabi SAW. Dia pun duduk sekali dalam tu. Habis majlis dia balik rumah. Balik rumah dia tidur dia mimpi kiamat, goncangan kiamat sangat dahsyat. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad, nama dia dipanggil, mana fulan bin fulan. Dia mungkin pasal apa panggil nama saya? Masuk kamu dalam kelompok ni. Dia pun dimasukkan dalam satu kelompok yang ramai ni. Sallallahu alaihi Muhammad masuk tu. Dia kata, nak pergi mana ni? Pergi masuk syurga. Kamu telah disediakan istana dalam syurga untuk setiap orang daripada kamu. Seronoklah dia. Pergi masuk, tengok syurga, jumpa istana sangat cantik. Dia pun jeluh tengok kat dalam. Dalam istana tu ada istana pula yang lebih cantik daripada luar ni. Dia kata, aku buat apalah sampai aku dapat macam ni. Dia duduk heran. Dekat luar istana dia penjaga-penjaga istana apa semua, ada bidadari apa semua. Dia teringin nak masuk. Dia nak langkah masuk aja, tiba-tiba pengawal istana tu kata apa? Oh, tunggu Ustaz, ni bukan untuk kamu. Habis tu ni untuk siapa? Ni untuk orang-orang yang dia bergembira dengan kelahiran Nabi SAW dan dia menyambut kelahiran Nabi SAW. Kemudian dia jaga. Bila terjaga semua Allah, apa dia buat? Dia teringat satu dinar yang dia ada. Dia panggil seluruh orang kampung, dia panggil ulama, dia buat kenduri, dia bagi sedekah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dia buat majlis yang hebat, dia cerita mimpi dia, semua orang suka.
Malam tu dia mimpi jumpa mak dia. Dia tengok mak dia dapat perhiasan syurga, mak dipakaikan dengan pakaian yang indah, dapat wangi-wangian daripada wangian-wangian syurga. Lalu mak dia kata, dia tanya mak dia, macam mana mak dapat semua kelebihan ni? Dia kata, terima kasih wahai anak aku, kerana engkau telah menggunakan wang yang ditinggalkan oleh aku untuk memperingati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapat manfaat. Jadi bulan Rabiul Awal ni, bulan ni banyak sedekah. Buat majlis-majlis, bagi orang makan, buat kenduri, banyak sedekah. Tujuan dia apa? Nak gembira, tunjuk gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan rasa macam, tak payah buat ke Ustaz, mana ada para sahabat dulu pun tak buat, mana ada boleh dapat manfaat daripada kita sambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Al-Abbas mimpi. Siapa Al-Abbas ni? Pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi selepas setahun kematian Abu Lahab. Abu Lahab yang tunjuk muka Nabi SAW ni, celaka hang Muhammad. Sampai nama dia Allah catat dalam Quran. Setahun selepas kematian Abu Lahab, Al-Abbas jumpa dalam mimpi dia Abu Lahab. Dia tanya Abu Lahab, apa kena dengan kamu? Dia kata, aku tak pernah direhatkan daripada azab sepanjang ni, kecuali hari Isnin saja. Pasal apa? Pasal pada hari Isnin Nabi dilahirkan, dan pada hari Isnin tu, hari tu aku memerdekakan Thuwaibah sebab dia mai bawa berita gembira Nabi SAW telah dilahirkan. Ni nak simpan. Cukuplah dari tahun tu, cukup. Maka perbanyakkan sedekah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang berikutnya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia antara Allahumma salli ala Muhammad, watak dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita tiru ialah banyak bersabar dan tabah. Daripada baginda kecil lagi, Nabi SAW dididik dengan sifat sabar dan tabah. Nabi kehilangan ibu bapa dia, datuknya usia masih kecil lagi, dan Allah nak mendidik dia untuk jadi orang yang kuat dan kuat semangat. Bila Nabi SAW jadi Rasul, baginda Nabi SAW lagi mendapat ujian dan tentangan. Dan Nabi SAW tunjuk dalam kehidupan dia bahawa Nabi SAW orang yang sangat sabar dan orang yang sangat tabah dalam hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sabar ni mudah sebut, susah nak buat. Huruf dia 3 aja, sod bara aja. Sod bara. Tapi nak buat dia sangat susah. Tuan-tuan, orang yang ada sifat sabar ialah orang yang punya tawakal yang tinggi pada Allah. Gabungan nak jadi orang yang sabar ni, orang ni mesti ada tawakal tinggi pada Allah. Kalau orang yang tak ada tawakal tinggi, dia tak akan jadi orang yang sabar. Macam mana nak sabar kalau tak boleh nak serah diri ke Allah? Apa yang jadi kat kita tuan-tuan sekalian, kita yakin bahawa perencanaan Allah itu paling baik, maka kita akan jadi orang sabar. Kalau kita tak confident dengan Allah, kita selalu sangka buruk dengan Allah, kita tak akan jadi orang sabar. Pasal apalah aku kena macam ni? Awaklah hang buat kat aku macam ni. Apalah pasal apa macam ni? Pasal apa ni kena kat aku? Pasal apa kita boleh sabar? Pasal kita tak yakin bahawa Allah sedang merencanakan yang paling baik kat kita. Betul tak betul ni? Ada satu kisah ni kisah terakhir ni, nak berhenti dah. Tengok teruk dah nampak raya dah. Nampak dah menyulok dah masing-masing dah. Hujan-hujan ni pula, sejuk pula aircon ni tuan-tuan. Apa lagi? Lepas pula dah 9 lebih dah. Lagilah tuan-tuan. Dia kata tek-tek bunyi lama dah Ustaz. Bukan takat tek-tek, bong-bong bunyi macam dah. Ustaz buat tak dengar pula dia kata. Nak berhenti ke berapa dah. Tuan-tuan, Sayyidina Al-Hasan Muhammad, Sallallahu Muhammad, Syekh Mutawalli Sya'rawi cerita satu kisah. Kisah tawakal yang tinggi. Ada seorang laki-laki, dia ada seorang anak kecil dengan seorang isteri. Isteri dia, anak kecil dia, dan dia suami ataupun bapa. Depa ni tak ada apa-apa dalam hidup. Hidup depa ni hidup yang susah, miskin, kalangan Bani Israel. Dan bapa ni dia dah sense yang dia ada penyakit yang boleh menyebabkan kematian dia. Hidup rasa dah
Dia rasa sakit dah, rasa macam tak sedap badan, dia rasa apa. Dan dia tahu sakit dia tu sakit yang boleh membawa kepada mati. Dan dia mula risau tentang anak dia ni. Nanti kalau dia mati, siapa yang nak jaga dan macam mana kehidupan isteri dengan anak dia. Dia mula risau. Harta yang dia ada hanya seekor lembu yang kecil, lembu betina. Lembu betina, kecil lagi lembu betina tu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak tahu nak buat lagu mana. Anak dia masih kecil lagi. Anak dia mungkin tak kerti nak jaga lembu tu sampai jadi besar. Dan mungkin nanti akan apa, macam-macam dia fikir. Tahu dia buat apa, tuan-tuan? Dia ambil lembu ni, dia bawa pi dekat tengah hutan, dia bawa pi kawasan hutan tu, dia doa ke Allah, ya Allah, kepadamu aku serahkan lembu ini. Aku bertawakal kepadamu dan aku serahkan lembu ni kepadamu untuk engkau jaga, ya Allah. Aku titipkan lembu ni untuk kamu jaga, ya Allah, untuk anak aku yang masih kecil. Tu tuan-tuan, tawakal tinggi sungguh tu. Dia pergi lepas lembu dalam hutan untuk Allah tolong jaga bagi ke anak dia, nanti anak besar dia nak ambil. Tuan-tuan boleh buat begitu? Pergi lepas lembu dalam hutan kelapa sawit tu, kata, ya Allah tolong jaga lembu aku, nanti 10 tahun ni anak aku main ambil. Tuan-tuan faham tak faham tu? Tawakal tu tinggi sungguh. Saya heran tuan-tuan ni stres sungguh nampak gaya muka masing-masing ni. Sampai tanya pun tak jawab dah. Macam tu. Nak kena berhenti sungguh nampak gaya. Terima Muhammad, kita kelapi ceramah kita boleh tengok audiens saya macam mana. Kami duduk saya dalam grup. Ustaz hari ni ceramah kat sini. Allah jam dalam grup ustaz ni. Jam ni. Geng-geng kat masjid tu semua muka beku. Sini okeylah. Dia duduk saya dalam grup. Kata aduh geng masjid ni jemput pula. Rupanya dia memang trend tempat. Tapi tentu okey nampak kat senyum-senyum tu. Dah kata lagu tu nampaklah senyum tu sikit. Allahumma salli ala. Lalu subhanallah, dia mampu buat ni pasal apa? Tawakal tinggi. Tawakal dia tinggi sungguh-sungguh ni. Dia pergi jumpa isteri dia. Dia kata, dia maklum kat isteri dia, kata dia pun tak rasa macam tak lama dah. Dah rasa macam dia sakit dan dia rasa dia tak lama dah. Dia kata habis macam mana ni? Dia kata, aku tinggalkan satu harta kepada kamu dan anak kamu. Anak kecil ni, nanti bila dia besar, pergi tuntut balik harta ni. Harta dia apa ni? Harta dia seekor lembu betina. Dekat mana abang simpan harta ni untuk anak pergi tuntut bila dia besar nanti? Aku tinggal dalam hutan tu. Dalam hutan tu, tinggal kat situ. Nanti pergi ambil. Macam mana nak kenal mana satu lembu dia? Dia akan kenal sebab yang aku tinggal itu ialah kepada Allah. Allah akan beritahu dekat dia mana satu lembu yang dia punya. Oh ni cerita orang tawakal tinggi ni. Yang isteri dia pun faham. Baik suamiku, saya faham. Kalau bini kita, have you out of your mind? Ni memang betul. Pergi tinggal dalam hutan, mana nak kenal? Isteri dia pun orang yang sangat bertakwa pada Allah. Takdir cerita dia pun meninggal. Anak kecil tu makin besar. Dah besar anak tu. Dah mampu dia untuk menguruskan harta dia sendiri. Barulah mak dia kata apa? Kamu pergi ke hutan, kamu pergi cari lembu kamu ni. Lembu saya ada lembu kah? Ada. Ayah kamu tinggal kat lembu kat kamu dalam hutan tu. Siapa jaga lembu tu? Allah jaga lembu tu. Kamu pergi minta balik kat Allah supaya Allah bagi balik lembu tu kat kamu. Dia pergi kat hutan, ya Allah, ayahku dulu telah titipkan kepada kamu seekor lembu. Ya Allah, tunjukkan dekat aku mana lembu tu. Dalam banyak-banyak lembu yang ada, seekor lembu mai dekat dia. Lembu yang mai kat dia tak pernah pi dekat siapa-siapa pun yang mai kecuali dia seorang. Dia kata lembu dia dan dia bawa balik. Tuan-tuan, rupa-rupanya tuan-tuan, nilai seekor lembu tu bukan ada apa, sembelih je boleh makan. Rupa-rupanya berlaku satu kisah kepada Bani Israel. Kisah apa? Kisah satu pembunuhan. Dan cara untuk menyelesaikan pembunuhan tu ialah dengan mereka pergi cari dan sembelih seekor lembu sebagaimana yang Allah perintah dalam surah Al-Baqarah. Pergi cari bawa.
Pi jumpa lembu tu, pi jumpa. Oh, inilah lembu yang Nabi Musa suruh cari. Pasal apa? Description dia sama. Depa tadi ni, habaq kalau minta lembu betina lah. Oh, warna apa? Oh, ada tanduk ke tak ada tanduk? Besar lagu mana? Dah menikah tak belum lembu tu? Depa tanya banyak soalan. End up-nya dapat satu jenis lembu yang lembu ni hanya spesifik macam lembu tu aja. Berapa nak beli ni? Mula dengan 2 dinar. 2 dinar. Saya sembang beli dengan mak saya dulu. Balik sembang mak dia. Tak payah sembang dulu. Tak apa, kami bagi 4 dinar. Oh, tak apa, kami bagi 6 dinar. Naik. Sampai harganya, tuan-tuan sekalian, sekeping emas. Yang emas ini meliputi seluruh daripada kulit lembu tu. Nilai dia sangat tinggi. Tahu tak pasal apa dia dapat tu? Pasal tawakal dia sangat tinggi pada Allah dulu. Tuan-tuan, letak tawakal tinggi pada Allah, Allah bagi memenuhi segala keperluan tuan-tuan. Tapi kita tak berani nak tawakal dekat Allah. Sebab kita rasa benda kita buat itulah yang kita dapat adalah hasil daripada apa yang kita buat. Faham tuan? Jadi cukup dekat tu. Dah lah, nanti dah. Mudah-mudahan tuan-tuan sedikit daripada berapa perkongsian yang kita kongsikan pada malam ni jadi manfaat untuk saya dan manfaat untuk kita semua. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadika salihin wa hadina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah bi'an.